Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. مراحل الجنين وحال الخاتمة. Segala marhalah kejadian manusia di dalam perut ibu dipanggil janin, dan kelakuan kesudahan bagi seorang manusia. Ini kita masuk hadis yang seterusnya. Hadis yang keberapa ni? Hadis yang keempat, al-hadithur rabi'. Hadis yang keempat daripada 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ni nak bicara tentang marhalah ataupun kita kata sejarah perjalanan kejadian manusia di dalam perut ibu dan kelakuan bagi kesudahan tiap-tiap kita sebagai manusia. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Abdurrahman, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman. Ini dipanggil kunyah dia dah. Nama sebenarnya Abdullah bin Mas'udin, iaitu sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni min kibaril ulama minas sahabati, setengah daripada pembesar-pembesar ulama di kalangan sahabat, bahkan dikategorikan sebagai fuqaha usittah. Nah, 6 sahabat yang dikira sebagai faqih, selain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada 3 nama sahabat mula dengan Abdullah tu dikira faqih. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan termasuk Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini fuqaha usittah. Tu. Dan Abdullah bin Mas'ud inilah orang yang mula-mula sekali baca Quran dengan kuat di hadapan puak kafir musyrikin. Hebat dia ni. Abdullah bin Mas'ud. Dan pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar lantik dia sebagai gubernur di satu wilayah namanya Kufah. Kufah ni kalau kita dengar duduk di Iraq lah, antara Iraq dengan Iran. Baik. Kemudian setelah itu dia kembali ke Madinah, dan wafatnya Abdullah bin Mas'ud ni di Madinatul Munawwarah. Apa kata dianya? Qala, telah berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, haddatsana, mencerita akan kami, Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, padahal ia Rasulullah tu as-sadiqul masduq. Mana orang yang benar, orang yang sadiq, orang yang benar fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Mana orang yang benar pada segala perkataannya dan pada segala perbuatannya dan pada segala kelakuan hatinya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sudah pun tahu dan kita sudah i'tiqad dalam hati kita, para nabi, anbiya, mursalin itu pasti benar, tentu tidak dusta. Nah, gapo dia benar ni? Maknanya mutabakhatu khabarihim lil waqi'i, muafakat cerita mereka itu dengan realiti yang berlaku. Itu. Jadi kalau kita ambil cerita dia, letak di realiti, muafakah, itu dia panggil as-sidqu, benar. Lawannya al-kizbu, pelawak, dusta. Nah, bila kita ambil cerita dia pelaga dengan yang berlaku realiti, tak muafakah, itu dia panggil pelawak, bohong, dusta. Gitu dah. Sebaliknya apabila kita ambil realiti gi pelaga dengan khabar, itu dia panggil al-haq. Nah, gitu dah. Je bahasa Arab ni dia kaya dengan makna. Bukan setakat kaya dengan bahasa, bahkan kaya dengan makna pula. Kita ni hak tulah belaka, benar, kebenaran ni betul puyo, tak ada iktibar mana-mana. Arab dak.
Kalau ambil realiti gi pelaga dengan khabar, muafakah. Itu dia panggil al-haq. Lawannya al-batil. Gitu lah. Ambil realiti gi pelaga dengan khabar, tak muafakah. Itu dia panggil batil. Palsu. Bahasa kita kata palsu. Jadi iktibar hak mana gi pelaga dengan hak mana tu perkataan lain-lain. Ambil khabar gi pelaga dengan realiti, muafakah. As-sidqu, benar. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kita pergi tengok realiti. Sama khabar Nabi dengan realiti berlaku. Berarti benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok realiti apa berlaku lagu ni tengok. Pak kita pergi baca dalam hadis. Nabi sebut dah. Ambil realiti pergi pelaga dengan khabar. Dia panggil al-haq. Gitu dah ni. Jadi bahasa Arab ni dia banyak kaya dengan makna. Iktibar dia lain-lain, keluar perkataan lain-lain. Begitu juga as-shawab. Lawannya ialah khata'. Al-khata'u. Itu nak ceritanya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iktibar khabar dia tu muafakat dengan realiti dipanggil as-sidqu. Nabi itu as-sadiq, yang benar pada perkataannya, pada segala perkataannya, dan pada segala perbuatannya, dan pada segala kelakuan hatinya. Dan memang sungguh ni hak Nabi tutu ni, zaman tidak ada scan, tak ada tak ada alat nak mengecam scan. Zaman sekarang ni ilmu hospital, doktor ni ada scan, boleh cek tengok bagaimana kejadian manusia dalam perut ibu dia, berapa hari jadi begini, berapa hari jadi begini. Tengok realiti, pukul dengan apa hak Nabi cerita sama. Dia panggil Nabi al-haq. Itu dah ni. Tapi kalau orang panggil tak nak terima juga hak Nabi, bermakna dia tu inat, menentang, ingkar. Sebab tu kafir tu. Sebab tu kita yang duk belik lah. Macam mana orang kafir begitu sekali hebat, orang panggil tamadun saqafahnya, tamadun keilmuannya, dipanggil pembangunan keilmuannya, intelektualannya. Kok jadi pakar-pakar, doktor-doktor lah, saintis-saintis. Apa dia tak tahu ke gapo hak dia kaji tu wahyu 1400 lebih dulunya sebut dah, belum lagi ada alat. Nabi cek di mana? Duk ala perut mak arba'ina yauman, 40 hari sebagai air mani, lepas tukar pula 40 hari seketul daging, seketul darah, lepas tu seketul daging 40 hari. Nabi ada scan. Jadi bagi orang yang mengkaji diserta dengan hidayah daripada Allah, pasti dia akan ikrar atau tasdik fil qalbi. Mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap dengan hawa nafsu dia. Toke dia tahu. Dia kaji. Yang mengaji universiti, ambil bahagian medik. Nabi Muhammad tu. Siapa royak ke dia ni? Wahyu daripada Allah Ta'ala. Kayak gitu. Tu. Baki lagi tak nak juga terima hak Nabi tu. Tu masalah ingkar dalam hati, inat, sombong, takabur dan sebagainya. Tu suku kira hidayah tidak serta. Tapi rata-rata orang yang buat kajian pasti dia akan mengakui, Muhammad betul-betul Rasul. Pasal dia boleh sebut benda hak tak dikaji pada zaman dia tu. Tak ada alat yang boleh kaji. Zaman kita ni baru ada alat dan kita baru kaji, dan bila kita kaji sebiji sama dengan apa hak dia sebut. Zaman hak tidak boleh dikaji. Siapa dia hak ayat dia? Bermakna hak Nabi bawa tu al-haqqu, kebenaran. Kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang memilih untuk beriman, silakan beriman,
Dan siapa yang memilih untuk kufur, tetap kekal dalam kekufuran, maka silakan kufur. Ini anda bebas memilih. Tuhan pun pakai demokrasi juga. Ini anda bebas memilih. Pilihlah nak pilih hak mana. Nah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Habis. Wahwa padahal ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu as-sadiqu, yang benar pada segala perkataan dan segala perbuatan dan pada kelakuannya, al-masduqu. Nah, lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu tu. Itulah. Ini kenapa disebut lagu ini? Sebagai nak menarik perhatian mustami'. Nah, jadi bukan perkataan orang biasa-biasa ni. Ini perkataan orang yang paling benar dan dibenarkan oleh sang pencipta yang menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum, sesungguhnya seorang daripada kamu, yujma'u khalquhu, dihimpun, mana ditakdirkan, kejadian manusia seorang daripada kamu ni ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian seorang daripada kamu ini, manusia ni, fi batni ummihi, di dalam perut ibu seorang daripada kamu, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, iaitu air mani. Nutfah ni mana? Ma'ul qalilu, air mani yang sedikit. Tu air mani tu sikit dah. Lepas tu pula hok lekat jadi janin tu pula bukan semua apa dia panggil sperma hak ada dalam air mani tu, tidak semua. Macam orang sains buat kajian tu lah, beribu-ribu sperma hak dia terhasil daripada air mani tu. Anak bodoh tu ni cecek tapi bukan semua anak bodoh tu lekat belaka. Asal ya. Itu nak ayat weh. Air mani tu sikit dah. Tak ada orang keluar air mani sampai segeling, ada secetung. Jangan segeling lah, secetung pun tak ada, sebotol pun tak. Sikit je. Ma'un dafiqun. Pada dalam Quran sebut tu, khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Boleh. Dalam Quran sebut tu kan, khuliqa mimma indafiq, dijadikan manusia tu daripada air yang macut. Air macut tu juga dipanggil ma'immahi, air yang rasa kejijikan kalau lekat di pakaian kita. Kayak gitu. Tak ada orang air mani tu lekat di pakaian sahu. Tengok air mani apa dia. Tak ada, jijik, basuh. Walaupun dia tidak najis, dia suci, tahirun li nafsihi. Air mani tu suci pada dirinya. Artinya kalau lekat di pakaian kita tu boleh buat guna untuk semaya, boleh. Cuma dia tu suci diri dia saja, tidak boleh buat menyuci pada benda lain. Ingat tu. Lama jadi reka fekoh sendiri. Air mani suci, kalau cukup 2 kolah boleh tak guna ambil air semaya. Dia nak guna untuk buat guna ambil air semaya ni mesti tahirun li nafsih, mutahhirun li ghairih. Itu dah fekoh lah. Sebab ada tak tahulah. Allah ni ada lagi dak yang mengajar, mudah-mudahan dia tarik balik lah. Ada lama dah ni, lama balik Mesir lagi. Dia kata ada ustaz ngajar, dia kata air mani ni kau suci. Kalau hipu-hipu air mani boleh cukup 2 kolah, boleh guna buat ambil semaya. Weh. Pak kata boleh kau air mani sampai 2 kolah. Fardu takdir je ni. Bukan duk boleh sungguh hipu air mani sampai 2 kolah. Tak nanti kau fardu takdir lah.
Nah, tak payah fardu takdir dah, benda hak asal lagi tak boleh guna wak akad dah. Apa? Sebab dia tu suci hanya pada diri dia. Tidak boleh buat menyuci pada benda lain. Gitu. Macam air Coca-Cola. Nah, sama air Coca-Cola tu suci diri dia. Mana boleh minum lah nak togak kan. Tapi nak basuh berak, nak ambil es maya tak boleh tu. Lama lagi masuk jambil boleh bawa air Coca-Cola, buka-buka pahit tak ada air Coca-Cola je basuh berak. Tak sah. Nah, sebab dia tu hanya suci diri dia. Nak guna wak minum, wak makan boleh. Tapi nak ambil air semaya, nak mandi wajib, nak izalatun najasah, nak istinja, itu tak boleh. Sebab dia tidak boleh menyucikan benda lain. Sama juga air mani tu. Kau dipanggil ma'im mahin. Nah, daripada mana asal air mani ni? Khuliqa mim ma'in dafiq ni. Yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Nah, air mani ni asal daripada hak bapaknya, daripada sulbi dia. Tulis sulbi. Nah, lelaki-laki tepat hasil air mani itu daripada tulis sulbi dia. Itu asal daripada tulis sulbi dia. Sebab tu tu ada alaihi salam tu, ketika mana Allah Ta'ala nak ambil perjanjian dengan segala ruh zuriat Nabi Adam tu, dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam sekalian arwah. Nah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi asalnya daripada tulis sulbi bapak. Nah, dan daripada taraib mak. Taraib ni mana nu? Dada ibu. Susu ibu tu nanti ni. Itu dia panggil asal, usul air mani manusia. Kalau daripada pihak bapa, asal tulang sulbi, pihak mak taraib. Dada ibu. Maka sebab itulah air mani seorang laki-laki itu milik suami, dan air susu seorang isteri itu air mani seorang suami itu milik isteri. Betul dah deh. Subuh-subuh ni gitulah. Kalau salah kayaklah kau duduk mengatuk gini, tengok debat sampai pukul 12.30 pukul 1 malam tu. Air mani suami itu milik bagi isteri, air susu isteri itu milik suami. Gitu dah. Sebab tu gitu tu. Sebab tu seorang suami haram mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri tanpa seizin isteri. Kena minta izin dengan bini dulu dah. Kalau bini izin harus, atau dengan tangan bini sendiri harus. Sebab air mani kita hak dia. Nak ayaknya ada benda hak di tubuh kita ni, hak terlekat tubuh kita tapi bukan milik kita. Milik bini kita. Kalau kita buat keluar sendiri haram. Izin bini harus. Tangan bini harus. Tangan sendiri haram. Dia kata ikut akulah air mani aku. Air manimu hak milik binimu. Binimu kena beri izin. Itu. Gitu juga susu bini milik suami. Itu. Tak boleh seenaknya dia nak suap pada mana-mana baby dia ni. Tak boleh. Dia pergi jalan rumah jiran, tengok anak jiran baru lahir. Comel baby. Rasa nak jadi anak susu, ambil baby tu suap di kopek dia minum susu dia, moga ada susu. Bolehkah? Tanpa seizin suami haram. Nah, kena halu dulu. Halo abang. Comel lah baby jiran kita ni. Saya rasa nak buat jadi anak susu lah, nak minta izin, nak suap susu, boleh? Suami kata boleh, baru halal. Baru mubah, baru harum. Suami kata tak payahlah, anak kita pun 20 ekor tak payah nak jaga dah, nak anak susu haram dia gitu. Itulah gitu dah. Artinya ada hak di tubuh isteri bukan milik isteri, milik kita suami.
Tak boleh memandai-mandai dia kata ni. Kalau gitu air tu daripada khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu dah. Jadi sebab tu kalau air mani bapak saja tak jadi anak, ataupun air mani mak saja tak jadi anak. Ini sekira-kira sabab yang adilah. Nah, sabab yang beradab Tuhan buat. Adapun Tuhan Maha Kuasa, tanpa air, tanpa apa pun Tuhan boleh buat manusia ni. Tu tengok Maryam bintu Imran, tak ada suami, molek-molek tubik Isa. Kata ni, boleh boleh. Tu nak tunjuk kata apa hak Tuhan buat pada kita, zuriat anak Adam ni mesti kena ibu dan bapa, suami dan isteri, laki-laki dan perempuan, barulah dapat anak. Itu dia panggil di sisi sabab yang adi saja. Artinya bukan kita yang menjadikan anak kita, hakikatnya Allah. Bukan air mani yang menjadikan diri manusia, hanya sabab saja. Manusia itu sendiri Allah yang jadikan daripada tidak ada kepada ada. Di sisi sebab yang berada, bercampur benih mani suami dengan benih mani isteri. Itu. Selama mana 40 hari arba'ina yauman nutfatan, air mani, air apa, benih tadi tu duduk menetap. Itu dipanggil al-jam'u, tu maknanya yujma'u ay yamkusu, maknanya diam, menetap di dalam perut ibu sebagai air maninya arba'ina yauman. Itu. Summa kemudian setelah mana 40 hari sebagai air mani benih lekat di dalam rahim ibu, diam selama 40 hari. Summa yakunu, kemudian jadilah kejadian air mani itu. Yakunu ay yasiru khalquhu, jadilah oleh kejadiannya, kejadian nutfah tadi, air mani itu jadi apa? Alaqatan, jadi seketul darah pula. Gapo alaqatan? Ay damun jamidun, seketul darah, darah yang berketul. Tu sebab dia lekat di rahim tadi. Tu ta'laqu birrahimi, birrahimi, sebab dia tu melekat, bergantung pada rahim ibu tadi tu. Maka daripada situ tukar pula jadi seketul daging, seketul darah. Seketul darah. Lama mana jadi seketul darah tu? Misla zalika, seumpama demikian itu, seumpama nutfah tadi. Mana? Arba'ina yauman, 40 hari pula jadi seketul darah. Tu kau tu doktor kata nak kena jaga sikit lah, jangan buat kerja yang berat-berat, jangan buat kerja aktif, jangan aktif sangat, kena manja ke tubuh, pasal daging tu lekat di rahim. Kalau rahim tak kuat, gugur, jatuh orang panggil daging tadi. Itu. Cuba tengok daripada mana jadi pula ni seketul darah ni. Daripada air tu kaya darah. Cuba kalau kita ambil air mani tu, buh dalam cawer ke dalam gelas ke, tunggu 40 hari, ada bertukar air mani tu jadi darah? Jadi seketul darah ada? Tak ada. Itu nak rakyat kata Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada tidak ada kepada ada. Bukan orang panggil air mani tu alat untuk Allah reka cipta manusia, bukan. Allah tidak perlukan alat. Tu ada tu manusia, bapak kita semua. Air mani siapa? Rahim ibu siapa?
jadi Nabi ada khalaqtu biyadai, aku buat dengan kudratku direct tu, tanpa sebarang wasitah alat dan sebagainya, tidak. Sama juga walaupun secara zahir sebab yang beradat Tuhan jadi kita manusia tu dengan air mani, sebab di sisi ada air mani bercampur, air mani pok, air mani mok lekat di rahim ibu sebagai air mani 40 hari, bertukar jadi seketul darah 40 hari. Itu semua tu proses secara adat saja. Kalau kita ambil air mani, kita letak dalam gelas, dalam cawan, tengok 40 hari tukar tak seketul darah? Tak tukar. 40 hari pula tambah lagi, nak tukar tak seketul lagi? Tak tukar. Mari mana seketul darah? Daripada air mani? Bukan. Allah jadikan daripada tidak ada seketul darah kepada ada seketul darah. Di sisi sebab yang beradatnya bercampur mani pok, mani mok, gitu. Nah, lagu tu kenapa lagu tu? Bukan daripada, bukan macam buah durian tu lah. Mari mana buah durian tu? Mari daripada benih dia. Buah durian bukan duk sebesar tu. Nah, kalau buah durian hak besar ni tu mari daripada benih dia, tentu benih dia kena besar lagi. Nah, benih kecil ya, halus ya benih. Tapi bila naik pohon besar, pohon durian besar tinggi. Lepas tu bercabai dah pula. Keluar pula buahnya, banyak besar pula, berduri pula. Mari di mana? Dia kata mari daripada benih lah. Masa tu kecilnya halus dah lah tu. Kecil. Lepas tu bila naik batal, buah pun naik slow-slow gitu, menjala slow-slow dalam batal. Lepas keluar dah buah pun masuk pula kot dalam dah. Keluar rating-rating, barulah buah pun keluar jadi buah gitu. Dah. Kalau tidak pecah lama dah benih, tak nanti di batal, tak nanti di dah, tak nanti di rating lah. Lepas tu daripada mana buah tu mari? Daripada tidak ada kepada ada. Siapa yang menjadi? Allah yang menjadi. Daripada tidak ada, Allah yang ijad min adamin ila wujudin. Tapi di sisi sebab yang beradat, secara zahirnya kita tanam benih durian, gitu. Boleh tak tanpa benih, tanpa pokok, tanpa pohon durian tu hendak buah durian? Boleh. Lemah ke Tuhan? Dah. Maha kuasa dia. Tengok Maryam duduk ibadat pada Allah Ta'ala. Zakaria tanya, siapa ia mai duduk atas buah kamu ni? Padahal buah-buah ni bukan musim dia belaka. Allah Nah, buah apa tu tidak musim dia duduk di depan mihrab Maryam. Siapa ia bui? Allah. Tu. Tu dipanggil karamah, dia panggil perkara yang mencarikan adat. Jadi sebab tu kok berlaku semua kebiasaan dipanggil adat. Sebab yang beradat. Habis 40 hari. Dan perkara ni doktor kita cek betul sungguh. 40 hari itu. Summa takunu mudratan, kemudian jadilah ia seketul darah tadi tu mudratan. Apa mudratan? Ai qat'ata lahmin, seketul daging. Tu selama mananya jadi seketul daging? Misla dzalika, seumpama demikian itu, demikian nutfah tadi mana arba'ina yauman, 40 hari. Jadi 40 hari pula jadi seketul daging. Itu dah. Habis itu. Jadi berapa bulan tu? 40 capur 40 capur 40. Jadi berapa dah? Berapa? 70 100 120 hari.
Berapa bulan dah? 4 bulan. Dah 4 bulan. 4 bulan dah tu. Tu. Lepas tu barulah wa huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Lepas itulah Allah Taala berupakan kalian semua hai manusia di dalam rahim-rahimmu, rahim ibu tu kaifa yasha. Betapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh masuk dah tu. 4 bulan tu roh mula nak ditiup dah. Sebab tu tak boleh dah orang panggil sengaja gugur anak ketika tu. Kalau betul upah manusia berapa semua dah. Nampak nak tangan kaki nyawa dah. Hidup dah ada nyawa dah, susah ditiup orang panggil roh. Ketika tu tak boleh. Kita tu seumpama membunuh manusia kalau kita gugur ketika tu. Tu Nabi summa yursilul malak, kemudian diutuskan, summa yursalu ilaihi, summa yursalu ilaihi, kemudian diutuskan kepadanya, kepada bayi tadi tu, al malaku, oleh satu orang malaikat. Kemudian diutuskan kepadanya oleh satu orang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan padanya pada apa? Pada apa? Daging tadi tu lah, seketul daging tadi tu. Tu yang dirupakan dengan apa rupa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Fayanfukhu fihi ai fil jasadi, pada jasad, pada tubuh bayi tadi, janin yang ada dalam perut mak tu, ar-ruh, ruh, akan ruh. Fayanfukhu fihi ar-ruh, maka ditiupkan padanya, pada janin yang ada dalam perut ibu tadi itu, setelah jadi 40 hari air mani, 40 hari darah, 40 hari seketul daging, maka dirupakan oleh Allah Ta'ala dengan rupa muka, kepala, kaki, tangan pecah dah. Maka ditiupkan padanya oleh malaikat akan ruh. Ketika tu nyawa hidup tu. Tu dah. Baik. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditulis, disurat, diperintah, mana disuratkan dengan 4 segala kelimuh. Ini dia panggil suratan takdir seorang hamba yang dicatat oleh malaikat pada Lauh Mahfuz. Dia panggil qada muallaq. Jadi kalau kira-kiranya qada tu ada 2 dah. Qada mubram 1, qada muallaq 2. Qada mubram, apa Allah Ta'ala tentu sedia kala, azali, qadim, tanjizi, qadim, pada sifat penentunya, sifat iradatnya. Tu dah. Jadi hak tu tak berubah sampai ke bila-bila, tak akan berubah. Yang keduanya, Allah Ta'ala tentu, tapi disuruh malaikat tulis ketetapan ketentuan tersebut pada Lauhil Mahfuz, pada Lauh Mahfuz. Bila tu? Ni bila masuk dah roh dalam tubuh janin tadi tu, wa yu'maru bi arba'i kalimati. Disuratkan dengan 4 kelimuh. Mana? Bikatbi rizkihi, dengan ketetapan rezekinya, rezeki seorang janin tadi. Wa ajalihi, dan tempoh hayat hidupnya. Wa amalihi, dan perbuatannya, gapo hak diwak hija. Wa syaqiyyin am sa'idin,
celakanya dan bahagianya. Tuhan tu tulislah kau dah. Jadi hak ditulis di lauh mahfuz tu dia panggil qada muallaq. Qada inilah hak dimaksudkan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak boleh menukar takdir melainkan dengan doa. Takdir mana tu? Ni hak ditulis di lauh mahfuz. Adapun takdir ketentuan Allah, sifat iradat dia, hak tu tak boleh ubah tu. Tak boleh ubah dah. Pasti begitu. Tak boleh nak ubah. Tu kita kata contoh ginilah. Yang ditulis di lauh mahfuz kita boleh tahu gapo hak malaikat tulis sini. Kita mana tahu. Yang ditulis di lauh mahfuz, kita tu akan mati pada umur sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, saat sekian-sekian, sabak yang berlaku begia-begia, sekian-sekian contoh. Tetapi jika dia ni menghubung silaturahim, bersedekah ke, tolong fuqara wal masaki, apa? Tak kira lah. Maka dihapus ke orang panggil suratan tadi. Maka ketentuan Allah pada azali lagi, tanjizi qadir pada sifat iradatnya, memang kita akan buat perkara-perkara tersebut. Mana? Kita sedekah ke, kita tolong pakai miskin ke, kita hubung satu rahim ke, maka yang berada di lauh mahfuz tu dibuang, dinasakh. Dibuang lepas tu ganti mana? Tak ada duk ganti apa? Kembali kepada yang asal qada mubram. Hak tu tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah dah. Itulah. Jadi yang boleh diubah qada ketetapan Allah Taala ni yang ditulis pada lauh mahfuz. Gitu dah. Hak ditulis pada lauh mahfuz tu je. Tu. Ada pun hak di dalam ilmu iradat Allah, hak tu tak boleh. Tu mana? Baik. Wa yu'maru bi arba'i kalimati ay yu'maru bi kitabatil ahkamil muqaddarati lahu ala jabhatihi aw batni kaffihi aw waraqati ta'allaqu bi unuqihi. Ini katanya Mujahid. Kata Mujahid bukan dulu lauh mahfuz, ditulis orang panggil ketetapan 4 perkara ni di atas dahinya, atas dahi baby tersebut, au batni kafihi, atau atas perutnya, au waraqati ta'allaqu bi unuqi, ataupun ada kertas yang kita tak nampak yang digantung pada tekak kita. Itu siapa kata tu? Qalahu Mujahidun, kata Mujahid. Bukan Mujahid bukan menteri agama kita, bukan. Ini tokoh apa, tabi'i lah Mujahid ni. Tapi dia kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, wa'lam, ketahui olehmu, annal kitabatal lati fi ummil kitabi ta'ummul asya'a kullaha, bahawasanya yang ditulis yang ada pada ibu kita itu meratai segala sesuatu semuanya sekali. Wa hadza ma yukhassu bihi kullu insan, dan ini apa yang tertulis pada umul kitab tu merangkumi juga barang yang ketentuan dengan dia barang oleh manusia. Kenapa? Idli kullin kitabatun sabiqatu, karena sabit bagi tiap-tiap perkara tu ketetapan pada sabiqatun, pada masa yang lalu. Mana? Wahya ma fil lauhi, ketetapan pada masa yang lalu tu di mana? Itu barang yang tercatat tulis pada Lauhil Mahfuz. Itu dah. Jadi dikatakan yang ditulis ni khilaf pula, tulis di mana? Sebab tak sebut lah hadis tulis di mana. Disebutnya wa yu'maru bi arba'i kalimat, gitu je. Dan ditetapkan dengan 4 kalimah. Bikat bi rizkihi, dengan ketetapan rezekinya,
wa ajalihi dan tempoh hidupnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyyin am sa'idin dan celakanya dan atau bahagianya. Gitu ya. Tulis di mana? Tak disebut tulis di mana. Maka berlaku khilaf. Nah, kata Mujahid ditulis pada dahi ataupun pada perut ataupun pada ketah digantung tak apa. Tapi kata Syekh Sa'duddin At-Taftazani dak, sebenarnya masuk habis dah tulis di Lauh Mahfuz. Nah, karena segala benda tu disuratkan pada Lauhil Mahfuz. Habis. Jadi bolehlah, tak ada masalah tu, seduk balah lah. Tulis di mana. Nah, tak usah buat debat ke apa lah. Debat tulis di mana. Nah, pak perkara ni. Tak perlu. Tak ada hijab kita buat debat benda tu. Hak pentingnya kita tu menjalani kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Pasal kita tak tahu tempoh ajal kita. Ada siapa yang tahu tempoh ajal dia? Bagaimana umur dia, kesudahannya, umur berapa, bagaimana saat ajalnya, tak ada siapa yang tahu. Jelas-jelas lah kalau kita boleh ambil yang tiba, hak jatuh kapal terbang gitu dah sini. Nah, hak bawa kereta, hak naik motor bawa, dia tahu kata nak mati tu kata. Dia tahu tak? Tak tahu tu. Hatta duk dalam kapal terbang tu tak apalah, sedap dah, mewah dah ni. Hak duk bawa motor ni, hari rezeki dengan gerak ni dia tahu tak dia nak mati tu kata? Tak tahu. Nah, oi, pengajaran besar tu. La ayatil liqaumi yaqilun. Tuhan buat tu sebagai signboard Tuhan. Nah, papai-papai tanda Tuhan liqaumi yaqilun, bagi kaum yang ada akal, ada palotok mikir, ambil pengajaran. Tapi kalau tak ambil pengajaran kan, gitulah berlakulah berapa pun gitulah juga ada ni. Nak tahu di mana dia nak mati bila, dia tak tahu. Sama kita pun tak tahu. Bila, bagaimana saat ajar kita, umur berapa kita mati, nah, tak tahu. Maka oleh kerana tak tahu itulah kita disuruh senantiasa berada di dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya. Jangan tebing-tebing sikit bukan tak apa kok maksiat sikit. Salah mati tu kau maksiat tu. Sudah. Kenapa? Saya banyak kali dah pergi semaya jemaah ni. Biar tak semaya lah sekali, dah banyak dah ke semaya. Salah kau tak semaya tu mati, saja kita. Nah, itu hikmat Tuhan rahasia ke. Nah, Tuhan rahasia ke, orang panggil ajal kita, rezeki kita, tempoh kehidupan kita, amalan kita, dan baik ke buruk kesudahan kita, Tuhan rahsia. Kenapa? Supaya kita tu ikhtiar dan kasab, supaya kita tu ikhtiar, mana pilih dan berusaha di atas apa yang kita pilih. Kita pilih untuk celaka, kamu usahalah untuk jadi celaka kayak gitu. Saya pilih neraka dah ustaz. Selek Tapi tak ada siapa dia pilih neraka, betul tak? Tanya siapa-siapa, awak nak masuk syurga neraka? Syurga lah ustaz. Semua nak masuk syurga. Makna ikhtiarnya syurga. Ikhtiarnya nak jadi ahli saadah, ahli bahagia. Cuma usahanya saja kurang maksimal. Kurang kuat. Tu. Jadi sebab tu orang panggil hikmat Tuhan rahsia. Macam kita nak turun masjid, nak balik rumah ni, kita pasti kita selamat sampai di rumah? Tak pasti. Tapi kita pilih nak selamat tak? Nak selamat, maka kita usaha untuk selamat. Bawa kereta jangan laju, jangan langgar lampu merah. Nak masuk cabai segenar dulu, bukan masuk dulu baru segenar. Nah, tapi terkadangnya berlaku juga aksiden. Nak kata qaddarallah. Inilah ketentuan Allah azali lagi. Nah, itu bermakna ikhtiar usaha kita tidak memberi bekah. Kayak gitu. Maka kita kena redha tu radina billahi rabba, kena sabar. Nah, sebab orang tak sabar tu kata pergi cari Tuhan lain. Faman lam yasbir bi bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwai. Berat tu. Siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, tidak puas hati dengan ketentuan aku, dicari Tuhan lain lah pada aku. Nak cari di mana Tuhan lain? Maka sebab tu
kena senantiasa husnuzzan ma'allah, sangka baik dengan Allah. Bagaimana sangka baik dengan Allah? Kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil iman wal islam, wala takhtim alaina bil kufri wal isyan, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Kena doa. Suka baik dengan Allah tu gitu. Di samping kita tu senantiasa melihat ayat-ayat wa'dun wal wa'idu, hadis-hadis targhib wat tarhib wat takhwifu, supaya kita tu senantiasa bersifat dengan raja dan khauf di tengah-tengah. Jangan rojak terlalu kuat sangat mana. Duk baca ayat Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih saja. Jadi dia pun tak apa, buat maksiat pun Tuhan ke Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Relax lah brother ni. Berat tu. Hilang sifat khauf. Ataupun tengok ayat-ayat wa'id, hadis-hadis tarhib, takhwif saja. Sehingga takut sangat-sangat, putus asa daripada rahmat Allah, tak boleh. Kena tengah-tengah. Tu rojak dan khauf. Tu. Itulah kita usaha. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Habis itu kemudian kita sambung semula pula. Tengok. Bikat bi rizqihi, dengan ketetapan rezekinya. Jadi rezeki ketetapan Allah. Sebab tu kita tak tahu rezeki kita banyak mana. Oleh kerana tak tahu itulah kita berusaha, kerja, niaga. Itu gitu. Jadi bukan bila kita tu orang panggil bekerja, berusaha, kerja ke niaga, tiba-tibanya jadi jutawan sungguh. Ini kerana usaha saya. Tidak. Orang lain pun usaha macam awak juga. Macam mana tak kaya-kaya? Itu ketetapan bagi dia. Ini ketetapan bagi kamu. Itu. Rezeki, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud, ada rezeki maksum. Itu panjanglah. Wa ajalihi, dan tempoh hidup. Kita exercise, kita jogging, kalau kita makan suplemen ni, semua tu tak memberi bekah pada tempoh ajal kita. Hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Ingatlah dia ni. Mana boleh hidup lama Pak Cik ni? Kat dengan 100 romo. Tengok dia makan suplemen ke apa. Tak ada kaitan tu. Tak ada kaitan tu. Makanlah suplemen ke apa ke, jogging hari-hari tak berhenti adu ke. Kalau sampai masa tempoh dia tak dipelewat, tak dipercepat, mati. Gitu kan. Tapi bukan kalau gitu kan tak payah jaga kesihatan lah. Bedah lah apa kita nak bedah. Bukan gitu. Maksudnya bukan gitu. Kita tak tahu kan. Oleh kerana itu kita berusaha. Usaha dengan makan kesihatan, jaga kesihatan, dan sebagainya gitu. Wa amalihi, dan perbuatannya, kerjanya, itu. Ditetapkan juga. Hari ni buat gapo, esok buat gapo, semua Tuhan tetap dah. Kalau Tuhan tetap dah buat gapo gitu. Tak ada gitu. Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kalau semua benda Tuhan tetap dah, tak perlulah kita nak berusaha gapo dah, jangan. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan oleh Allah. Jadi kamu tahu tak? Kamu tu dijadikan oleh Allah untuk syurga, untuk neraka, tahu? Tak tahu. Maka kena usaha lah. Ada ni, kena usaha. Jadi kalau mu suka baik dengan Allah Ta'ala, mu berusaha taat perintah Allah, taubat daripada maksiat, dipermudahkan masuk syurga. Ni lagi akan bawah tu Nabi sebut bagaimana seorang tu beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi kalau sudah ketentuan sedia kala lagi bahawasanya dia ahli neraka, pasti kukuk mana dia akan masuk neraka. Jangan pula kita rasa sudah kalau gitu tak ada guna dah aku duduk semaya. Aku tak tahu ni, aku ni takut lama ke ahli neraka sebenarnya Tuhan tetap ni. Sia-sia lah aku duduk semaya. Tengok awal-awal je hak sekadah dengan Allah Ta'ala. Mu tahu di mana? Mu tahu tak Tuhan tentu mu tu syurga ke neraka? Tak tahu. Pasal tak tahu itulah mu kena usaha. Mu nak syurga ke nak neraka? Gitu. Gitu dah. Habis itu kita sambung semula pula. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu wallahu a'lam wa ilmuhu adam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, hamba nak ucap jutaan terima kasih kepada yang hadir pada majlis kenduri kesyukuran kita itu. Tu email Al-Fadhil Ustaz, tu email kita pun mari itu dah. Berapa orang daripada sini? 4 orang, 3 orang. Jemaah daripada sini 3 orang wakil sini. Jadi hamba nak minta maaf juga, jutaan kemaafan juga, tak ada nak mesra layan molek. Nah, mana hok mari itu hamba tak ada nak layan molek, tak ada nak beramuh mesra molek sebab apa nama ni? Bah nebuti lekat. Tak boleh nak masuk. Jadi hamba hari itu memang kalut sungguh. Dengan tetamu ni salah. Pergi makan dah. Maaf dah nak pergi ambil tu. Gula alik. Jadi hamba minta maaf banyaklah ustaz weh. Dengan jemaah kita hak ada itu. Sebab tak ada nak layan molek. Sebab nebuti bah tak boleh nak masuk rapat. Saya duk pahamnya sehari sebelum tu orang bah, driver bah ni telefon, dia mari cek dah. Dia kata bah ni tak boleh masuk rapat ke tanah pondok ni ustaz. Boleh masuk sekerak. Sekerak tu saya duk pahal siapa dekat orang Manoh tu. Jadi kalau dekat orang Manoh tu tak jauh dah lah, tak sampai sekilo dah, kita ambil pun sekejap je. Dah kita buat ke tempat tanah Manoh tu, kata kalau bah tak boleh kona sebab dia memang tajam sikit situ kan. Minta izin lah nak parking bah. Sementara jemaah mari makan tu kan, nak parking bah situ. Beres lah. Rupa-rupanya bah tu tak boleh masuk. Jauh lagi. Nyanyi ke jemaah. Nyanyi jemaah hok mari ngabah, dan nyanyi juga hok mari tu hamba tak ada nak ramah molek. Amanya kata sombong ustaz. Ada tu ni. Ajak orang main makan, dia sedih salah-salah berat. Salah-salah berat tu. Jadi hamba minta maaf banyak, jutaan kemaafan, dan alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah. Mula daripada tarikh kita buat kenduri kesyukuran sempena pelajar kita boleh pindah tu, sampai saat sekarang ni Masjid Raudhatun Nahdliyin kita tu diimarahkan dengan semaya jemaah, dengan kelas pengajian dan sebagainya. Artinya pahala wakaf hak kita buhlah tabung kita sejak mula beli tanah sampai sekodah hak siap tu tidak duk siap sempurna. Tanya tu email lah, tu email gini tahulah. Bukan duk sempurna siap pun asal-asal boleh guna. Tak siap lagu. Kalau nak tunggu siap gini macam raja, anak raja masuk tu tak tahu bila lah boleh guna kan. Yang pentingnya wakaf pahala jariah kita tu berjalan. Mula daripada 29 hari tu sampai sekarang ni, pahala jariah wakaf kita tu masuk dah tu belakang tu dalam akaun Maybank akhirat. Tak sedut cek lah, kamu buka akaun Maybank dunia tak jumpa lah akaun Maybank akhirat. Lepas mati baru nampak kalau kita ikhlas. Kalau gitu minta doa supaya kekal sampai hampir kiamat. Jangan orang panggil mati tok guru mampu pondok. Biasanya kita di Malaysia tu gitu. Mati tok guru mampus pondok tu. Jangan ya. Doa-doa supaya seperti pondok-pondok di Jawa tu. Tanya ustaz, tu email dia asal ke sana dia tahu. 200 tahun 300 tahun pondok tu bukan bertahan, maju bahkan makin besar makin ramai ribu. Jadi pahala wakaf tu jalan sama-sama. Nak ubah tradisi Melayu ni jadi tradisi Indonesia, Jawa ke Madura ke, tak kira tu payah sikit tu. Sebab tradisi Melayu kita ni mati tu guru mampus pondok. Tak tahulah apa-apa dah tu ni. Tradisi Melayu kita tu gitu. Cek tengok pondok besar-besar. Mati tu guru mampu dah pondok ya. Anak dia jadi tok garu dah tu ni.
cucu ya tok giru jadi tukar tok guru dah. Nah, jadi doa supaya kekal sampai hampir kiamat. Nah, mati generasi sekarang ni ada pelapis. Jadi wakah kita tu kekal siapa-siapa hampir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa-doa kalau siap lagi bangunan pula kita buat pula majlis kesyukuran. Siap sebutir lagi buat pula majlis kesyukuran. Kerek-kerek siap bangunan kerek-kerek ada majlis kesyukuran. Kalau siap satu komplek itu insya-Allah kita buat majlis perasmian insya-Allah. Tu lambat lagi kita tahu lah mereka ada orang bui 9 juta stokop debok gitu. Mau siap sebutir komplek ya. Ni 2 ya, 1 ya. Lambat. 10 ya. Hok tubik 10.000. Hok masuk 10 ya. Lambat lah, jangan kata perasmian. Kenduri kesyukuran pula pun lambat lagi pula. Bagat-bagat doa insya-Allah. Itu saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.